Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan beberapa perlawanan yang melibatkan pasukan ternama di Eropah. Piala FA Inggeris, Spurs mudah menewaskan pasukan Preston 3-0. Manchester United menang selesa 3-1 ke atas pasukan Reading. Leicester City menang tipis 1-0 ke atas Walsall. Leeds United menang selesa 3-1 ke atas Accrington. Fulham seri 1-1 dengan pasukan Sunderland. Southampton menang 2-1 ke atas pasukan Blackpool. Di Bundesliga Jerman, Bayern Munich seri 1-1 dengan Frankfurt. RB Leipzig menang 2-1 ke atas Stuttgart. Di Serie A Itali, Inter menang 2-1 ke atas pasukan Cremonese. Atalanta menang selesa 2-0 ke atas pasukan Sampdoria. La Liga Spanyol, Barcelona menang tipis 1-0 ke atas Girona. Sevilla menang selesa selepas membaham Elche 3-0. Manchester United mudah tundukkan Reading. Manchester United berjaya meneruskan kemahiran mereka dalam saingan Piala FA Inggeris selepas mudah menundukkan pasukan Reading 3-1 pada persaingan keempat di Old Trafford awal pagi tadi. Casemiro nyata menjadi wira untuk pasukan Manchester United selepas berjaya meledak 2 gol pada minit ke-54 dan juga 58 untuk membantu United selesa mendahului 2-0 di babak kedua. Fred kemudiannya berjaya menambah derita pasukan Reading dengan jaringan ketiga pasukan sekaligus berjaya menutup semangat pemain Reading untuk terus mencari gol penyamaan. Reading berjaya memperoleh gol sagu hati mereka pada minit ke-72 melalui pemain pertahanan mereka. Lebih malang buat Reading apabila mereka terpaksa beraksi dengan 10 pemain dalam baki 25 minit perlawanan selepas bekas penyerang Liverpool Andy Carroll dilainkan kad kuning kedua pada minit ke-65 permainan. Son Heung-min kembali meledak jaringan. Pemain penyerang Tottenham Hotspur kembali meletakkan namanya selaku penjaring dalam pasukan selepas berjaya meledak 2 gol ketika pasukan Spurs menewaskan pasukan Preston 3-0 awal pagi tadi. Son yang sebelum ini dilihat kemarau dengan jaringan berjaya membuka jaringan pada minit ke-50 dan seterusnya meletakkan Spurs selesa di hadapan dengan jaringan kedua pada minit ke-69 permainan. Pemain baru mereka, Arnaud Danjuma yang masuk menggantikan Ryan Sessegnon berjaya menjaringkan 1 gol dalam debutnya untuk memastikan kemenangan bergaya 3-0 ke atas lawan mereka itu. Adakah Khairy Jamaluddin akan sertai JDT? Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin berkemungkinan akan dilantik untuk menjadi Ketua Pegawai Eksekutif untuk pasukan JDT pada masa akan datang. Selain bakal dilantik selaku CEO, Khairy juga dinyatakan bakal memikul tanggungjawab lain selaku penasihat belia pasukan berkenaan yang boleh dianggap sesuatu yang sangat mengujakan dalam arena bola sepak tempatan. Perkara ini dinyatakan sendiri oleh TMJ dalam satu hantarannya di Instagram rasminya semalam, dan perkara tersebut sudah pasti ada yang bersetuju dan ada juga yang tidak bersetuju. Khairy yang baru dipecat daripada UMNO tidaklah mempunyai hubungan yang begitu baik dengan TMJ selepas dia dikritik hebat semasa menjadi Menteri Belia dan Sukan, tetapi situasi mungkin sudah berbeza pada ketika ini yang dilihatkan bersifat lebih profesional. Di mana letaknya taraf Piala Sumbasih? Beberapa kontroversi dilihat telah tercetus selepas pengumuman aksi MSL untuk musim terbaru ini, dan antara yang menjadi tumpuan adalah aksi Piala Sumbasih. Aksi Piala Sumbasih kali ini akan dimasukkan sekali sebagai salah satu perlawanan dalam Liga Super, dengan pasukan yang menang akan menerima 3 mata ataupun seri 1 mata. Perkara ini sudah mula tidak disenangi oleh banyak pihak dengan beranggapan ianya akan menghilangkan prestis dan nilai kejuaraan piala tersebut. Perkara ini masih menjadi perdebatan hangat sehingga kini antara MFL, peminat dan juga badan-badan sukan yang berpengaruh dalam bola sepak di seluruh Malaysia. Inzaghi tidak mahu bazir masa fikirkan masa depan Skriniar. Pengurus pasukan Inter Milan, Simone Inzaghi, memberitahu yang dia tidak mahu terlalu memikirkan masalah kehilangan pemain seperti Milan Skriniar yang dikatakan akan berpindah ke Paris Saint-Germain selepas tamat kontraknya nanti. Skriniar tidak beraksi ketika pasukan Inter menewaskan Cremonese 2-1 awal pagi tadi akibat digantung perlawanan. Pelbagai spekulasi telah timbul mengenai pemain itu dan ianya sedikit sebanyak telah mengganggu fokus pemain tersebut. Inzaghi yang memberitahu media selepas kemenangan mereka telah menyebut yang dia tidak perlu untuk membicarakan perkara tersebut kerana ia di luar kawalan beliau. Fokusnya sekarang adalah untuk memastikan keputusan yang positif dalam setiap perlawanan yang bahkan mereka lalui selepas ini. Ousmane Dembele mungkin terlepas aksi Europa League. Pemain sayap Barcelona Ousmane Dembele mungkin terlepas peluang untuk beraksi dalam perlawanan Europa League menentang pasukan Manchester United pada 16 Februari ini apabila dia mungkin mengalami kecederaan pada bahagian paha ketika bertemu dengan Girona awal pagi tadi. Dia yang dikeluarkan seawal minit ke-26 dalam perlawanan tersebut dilihat memegang bahagian pahanya tetapi belum disahkan lagi tahap kecederaannya itu. Kehilangan Dembele mungkin sedikit merisaukan Xavi kerana dia merupakan pemain penting dalam situasi 1 lawan 1 untuk menjadikan gol. Dia menunjukkan peningkatan yang begitu mendadak pada musim ini dan dengan kecederaan ini sudah pasti membantukan momentum prestasinya.
James Maddison kembali beraksi untuk pasukan Leicester City. James Maddison kembali dalam kesebelasan utama Leicester City ketika mereka berjaya meneruskan walsa 1-0 semalam di pusingan keempat Piala FA Inggeris yang berlangsung di tempat lawan. Dia yang terpaksa berehat lama akibat masalah kecederaan lutut yang dialaminya kembali menjadi pilihan Brendan Rodgers untuk menguatkan kembali barisan tengah mereka yang sebelum ini dilihat agak tenggelam sejak kecederaan Maddison. Dia bagaimanapun dikeluarkan pada minit ke-63 kerana Rodgers tidak mahu terburu-buru untuk menggunakannya dengan memastikan pemain itu betul-betul sembuh daripada kecederaan. Tete sah sertai Leicester City secara pinjaman. Pemain Lyon yang berasal daripada Brazil, Tete sah akan menyertai pasukan Leicester City secara pinjaman dan kini sudah pun selesai melakukan pemeriksaan kesihatan di sana. Dia yang sedang mewakili pasukan Lyon juga secara pinjaman daripada Shakhtar Donetsk berkemungkinan akan terus kekal di Lyon sebelum pasukan Leicester City mengambil keputusan untuk mendapatkannya. Kehilangan pemain sayap itu sudah pasti akan lebih dirasai oleh pengurus Lyon, iaitu Laurent Blanc, kerana dia merupakan penjaring kedua terbanyak untuk kelab selepas Lacazette dengan 6 gol setakat ini. Weston McKennie sah sertai pasukan Leeds United. Pemain Juventus, Weston McKennie dan juga Leeds United sudah bersetuju segala syarat-syarat yang telah ditetapkan dan kini pemain tersebut sah menjadi pemain Leeds United. McKennie sudah menjelaskan yang dia memilih untuk ke Leeds United bagi menyertai rakan sepasukannya yang berada di sana seperti Brandon Aronson dan juga Tyler Adam serta pengurus Leeds sendiri yang juga berasal daripada Amerika Syarikat, Jesse Marsh. McKennie akan menyertai Leeds secara pinjaman dengan nilai £1 juta beserta option tumbang yang bernilai £29 juta. Marseille sahkan mereka sudah bersetuju untuk membawa masuk bintang antarabangsa Morocco. Marseille sudah mengumumkan yang mereka sudah bersetuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Angus bagi mendapatkan pemain tengah Morocco, Azzedine Ounahi, yang kini sedang menjadi sebutan di beberapa kelab ternama di Eropah. Ounahi yang baru berusia 22 tahun itu sudah dikaitkan dengan pasukan Leicester City dan Napoli, tetapi tiada yang mampu untuk memenuhi syarat yang ditetapkan. Dia akan menyertai pasukan Marseille secara tetap dan kehadirannya nanti dapat diharapkan untuk membantu mereka untuk terus memberikan saingan kepada pasukan Paris Saint-Germain untuk menjadi juara Ligue 1 pada musim ini. Nicolo Zaniolo tolak lamaran kelab EPL. Pemain bintang AS Roma, Nicolo Zaniolo dilaporkan telah menolak untuk berpindah ke Liga Perdana Inggeris dengan menolak tawaran yang telah diberikan oleh pasukan Bournemouth kepadanya tempoh hari. AC Milan dan juga Spurs terlebih dahulu membuat tawaran untuk mendapatkannya secara pinjaman, tetapi usaha itu terbantuk dan juga pasukan Bournemouth cuba untuk mengambil kesempatan tersebut. Mereka dikatakan sudah bersedia untuk membayar £30 juta kepada pasukan Roma dan agak mengejutkan kerana Roma telah bersetuju dengan harga tersebut. Sebaliknya Zaniolo sendiri yang menolaknya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.